Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dengan limpah kurnianya dapat kita meneruskan pengajian kita dalam kitab Nihayatul Alam. Nihayatul Alam ataupun berakhirnya dunia ini. Lebih khusus kita katakan perbincangan tentang alamat kiamat. Alamat kiamat lebih senang. Kita telah masuk perbincangan yang lepas kepada alamat kiamat yang kecil daripada 1 hingga 10. 1 hingga 10. Apa yang 1 hingga 10? Iaitulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan. Satu. Yang kedua, kewafatan Nabi. Yang ketiga, bulan terbelah dua. Yang keempat, kematian para sahabat. Yang kelima, penaklukan Baitul Maqdis. Yang keenam, kematian yang merebak luas seperti wabak biri-biri. Yang ketujuh, banyaknya tersebar fitnah. Yang kelapan, banyaknya saluran channel televisyen, satelit. Yang kesembilan, berlakunya peperangan Siffin. Yang kesepuluh, muncul kaum Khawarij, golongan yang menentang Sayyidina Ali, yang sangat keras mengkafirkan orang Islam dan sebagainya. Sambungan pelajaran kita iaitulah alamat yang ke-11, khuruj ad'iya'il nubuwati ad-dajjalin al-kazzabin. Iaitulah dakwaan keluarnya golongan yang mendakwa dari Nabi dan oleh penipu dan pembohong. Memanglah orang yang mengaku jadi Nabi ini semuanya penipu dan pembohong belaka. Mana ada lagi Nabi lepas pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tidak akan berlaku lagi. Tanda kiamat yang lain ialah kemunculan pendusta dan pembohong yang mengaku Nabi. Mereka akan menimbulkan huru-hara dengan pembohongan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa bilangan pendusta ini lebih kurang 30 orang. 30 orang pendusta ini. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqumu sa'ah hatta yab'atsa dajjalun kadzabun. Tidak akan berlaku kiamat sehingga dibangkit para dajjal pendusta yang hampir bilangan mereka 30 orang. 30 orang. Setiap orang dari mereka mendakwa dia adalah Rasul. Hadis ini dalam Bukhari. Tanda kiamat ini telah pun berlaku. Tanda dia telah berlaku. Ramai pendakwa Nabi palsu telah timbul, muncul di masa lalu dan zaman kita. Sama kita ini ada lagi Nabi Melayu pada kan. Dan pendusta-pendusta ini mungkin akan muncul lagi sebelum munculnya Dajjal, pendusta bermata satu. Jangan duk percayalah kalau mari lagi pun. Kita berlindung dengan Allah daripada fitnahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada suatu hari dan bersabda, demi Allah, wallahi la taqumu as-sa'ah hatta yakhruj salasuna kazzaban. Nabi mengatakan, demi Allah, tidak akan terjadi kiamat sehingga keluar 30 orang pendusta yang akhirnya ialah Dajjal yang buta sebelah mata. Atau kemuncak. Diriwayatkan daripada Thauban radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu as-sa'ah hatta talhaqu qabail min ummati bil musyrikin. Tidak akan terjadi kiamat sehinggalah sebahagian kabilah dari umatku menjadi mengikuti kaum musyrikin. Kabilah ikut orang kafir. Dan sehingga ada beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Daripada umatku akan lahir 30 pendusta. Setiap mereka mendakwa dirinya adalah Rasul, sedangkan akulah penutup segala Nabi. Dan tidak ada lagi Nabi selepas daripada aku. Tak ada lagi Nabi
selepas daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberitahu kita tentang kemunculan 27 pendusta yang mendakwa diri mereka adalah rasul. Termasuklah 4 orang wanita di kalangan mereka. Setiap satu daripada mereka mendakwa mereka utusan Allah. Dia dakwa dia ni Rasulullah, termasuk yang perempuan pun. Huzaifah radhiyallahu anhu menceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi ummati kazzabun dajjalun. Daripada umatku akan lahir 27 penipu dan pendusta. 4 daripada mereka ialah perempuan, tetapi akulah penutup segala nabi dan tiada lagi nabi selepas daripada aku. Jadi kalau kita lihat sini, sekali 30, sekali 27, bilangan, angka bilangan, apakah itu menunjukkan? Itu menunjukkan kepada ramainya orang yang mengaku sedemikian. Dalam kitab kita ni telah menyebut beberapa orang. Sebilangan besar pendusta ini telah muncul di masa lalu. Masa dulu lagi, lepas Nabi kita wafat, sudah ada dah yang mengaku jadi Nabi. Yang pertama dia panggil Al-Aswad Al-Ansi. Al-Aswad Al-Ansi ni pada akhir zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang nama Aswad di Yaman mendakwa dirinya seorang nabi setelah murtad dari Islam. Subhanallah. Dialah kes murtad pertama di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersama-sama dengan pejuang yang berpihak kepadanya, dia mengambil tindakan ketenteraan dan telah menakluki Yaman selama 3 atau 4 bulan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutuskan surat kepada orang Islam di Yaman, menyeru mereka untuk memerangi Al-Aswad Al-Ansi. Mereka menyahut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membunuh Al-Aswad di rumahnya. Alhamdulillah, selesai masalah awal. Dengan bantuan isterinya yang dipaksa berkahwin dengannya selepas Al-Aswad membunuh suaminya. Jadi isteri dia dipaksa kahwin, maka kawan ni tolong bantu. Beliau adalah seorang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Dengan kematian Al-Aswad, Islam dan pengikutnya menang di Yaman dan mereka menulis surat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berita kemenangan ini telah disampaikan kepada baginda daripada langit pada malam yang sama peristiwa ini berlaku. Nabi kita ada wahyu. Waktu menang itu Nabi kita tahu dah. Yang mana kemudiannya baginda sampaikan kepada para sahabat. Jangka masa pemerintahan pendusta ini bermula dari masa pendakwaannya sehingga kematiannya adalah 3 ke 4 bulan. Sekejap ya. Fitnah ni berlaku sekejap. Yang kedua, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi. Dia diperangi oleh orang Islam dalam beberapa pertempuran. Dia kemudiannya memeluk Islam dan memperbaiki Islamnya. Dia menyertai pasukan tentera Islam yang gigih berjihad jalan Allah sehinggalah dia syahid di Nahawan, dalam peperangan Nahawan. Jadi alhamdulillah, Tulaihah dapat bertaubat dan mati syahid. Yang ketiga, Musailamatul Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Dia panggil Musailamah pembohong. Nama dia Musailamah. Kazzab tu pendusta. Nama dia. Kita pun kalau nak bunuh nama anak, jangan ambil nama-nama. Nama buah nama anak kita Muhammad Kazzab berat. Itu cantik ni ada dalam kitab sirah. Kazzab mana pendusta? Kena tanya dulu ustaz-ustaz kita yang mahir bahasa Arab. Apa makna nama-nama ni sebelum letak nama anak? Kalau tidak jadi alamat kiamat anak kita. Oh, nak kena alamat kiamat, kita tengok anak dia tu memang alamat kiamat. Musailamah ni mendakwa wahyu turun kepadanya dalam kegelapan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menghantar tentera memeranginya yang diketuai oleh Khalid bin Walid, Ikrimah bin Abu Jahal dan Surahbil bin Hasan. Musailamah menunggu mereka dengan bala tentera seramai 40,000 askar. Hebat dia ni. 40,000 tentera. Dan satu pertempuran berlaku di mana Musailamah dan tenteranya dikalahkan. Musailamah dibunuh oleh Wahsy ibn Harb radhiyallahu anhu
kebenaran telah menang dan panji tauhid dikebarkan. Jadi dalam cerita Musailamah ni agak ada benda yang unik pula. Contohnya Sayyidina Abu Bakar hantar Ikrimah bin Abu Jahal, anak Abu Jahal. Yang bunuh dia Wahsy. Wahsy ni dikatakan pembunuh Sayyidina Hamzah dalam peperangan Uhud. Jadi lepas dia masuk Islam, dia nak tebus balik kesalahan dia dulu bunuh Sayyidina Hamzah, pak saudara Nabi yang sangat disayangi, maka dia pergi bunuh Nabi Musailamah yang penipu ni. Dia dapat mangkap yang begitu besar. Alhamdulillah. Yang keempat, Sujah bintil Haris At-Taghlibiyah. Sajah ni, dia seorang wanita Arab beragama Kristian yang mengaku Nabi selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramai daripada kaumnya dan kaum lain menyokong dia. Dia memimpin mereka dalam peperangan menentang puak-puak berhampirannya hingga sampai ke Al-Yamamah, di mana dia berjumpa dengan Musailamah. Dia percaya pula akan kenabian Musailamah dan dia kembali ke negerinya dan hidup bersama kaum Bani Taghlib. Kemudian dia memeluk Islam dan mengikut cara hidup Islam dan berhijrah ke Basrah dan akhirnya meninggal dunia di sana. Jadi Sajah ni selesai juga masalah dia, sempat mengikuti balik semula kepada kepakar jalan. Yang keempat, Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi. Mukhtar bin Abi Ubaid Al-Thaqafi. Dia muncul pada zaman tabi'in, iaitu selepas zaman generasi sahabat. Tengok kronologi satu-satu. Zaman Nabi, mari-mari sampai kepada tabi'in. Dia berpura-pura menjadi Syiah pada mulanya dan ramai pengikut Syiah menyokongnya. Mudah orang Syiah ni, dia boleh ikut Nabi yang baru pula. Dia mendakwa Jibril alaihissalam datang kepadanya. Beberapa pertempuran berlaku di antara Al-Mukhtar dan Mus'ab ibn Zubair. Di antara Al-Mukhtar, di mana Al-Mukhtar akhirnya terbunuh. Alhamdulillah. Selesai lagi masalah kita. Yang keenam, Al-Harith ibn Sa'id Al-Kazzab, yakni pembohong. Dia berpura-pura menjadi seorang yang taat pada Islam di Damsyik, kemudian mengaku seorang nabi. Apabila dia mendengar berita dakwaan kenabian yang telah sampai ke telinga Khalifah Abdul Malik bin Marwan, dia tahulah kalau sampai khalifah masalah, maka dia menyembunyikan diri. Seorang laki-laki dari ahli Basrah berjaya mencari tempat persembunyiannya, lalu berpura-pura mempercayainya dan memperolehi kepercayaan Al-Haris. Al-Haris mengeluarkan arahan supaya laki ini tidak patut dihalang daripada berjumpa dengannya pada bila-bila masa dia mahu. Jadi orang rapat dia lah ni. Dia pergi bodek-bodek Al-Haris. Lelaki mulia ini pergi berjumpa Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang menghantar askar untuk menangkap Al-Haris. Selepas Al-Haris ditangkap, dia dibawa ke hadapan Abdul Malik yang memerintahkan beberapa orang alim dan fuqaha, mana para hakim Islam, untuk mengubuk dan mengajar Al-Haris bahawa perbuatannya adalah perbuatan syaitan. Walau bagaimanapun Al-Haris menolak ajaran mereka dan enggan bertaubat, lalu dia dibunuh, dijatuhkan hukuman bunuh. Itu zaman-zaman dulu. Yang ketujuh, zaman separuh akhir zaman kita ni, dia panggil golongan Qadiani, Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Kita sebut nama Qadiani ni, hati-hati, di tempat kita ni ada pengikut Qadiani, ada di negara kita ni. Dia mari sampai ke sini. Dia muncul di India lebih sekurang lalu dan mendakwa dia seorang nabi yang menerima wahyu daripada langit. Dia juga mendakwa bahawa Allah telah memberitahunya yang dia akan hidup selama 80 tahun. Senanglah dapat tarikh. Dia berjaya mengumpulkan sebilangan pengikut. Alim ulama bersemuka dan membantahnya dan memberitahunya bahawa dia seorang pendusta. Para ulama yang membantahnya termasuk alim ulama terkenal, Sana'ullah Al-Amristari. Al-Amristari. Payah, dia nama India. Sana'ullah itu biasa. Sampai hari ni pun kawan-kawan kita orang India yang belajar di sekali, banyak nama-nama macam ni. Dia ambil nama ulama besar dia.
Syekh Sana'ullah ini yang paling lantang bersuara dalam kalangan ulama yang menentang Mirza Ghulam Qadiani. Pada tahun 1326 Hijrah ataupun 1908 Masihi, Al-Qadiani mencabas Syekh Sana'ullah, dan Qadiani berdoa kepada Allah agar ruh pendusta diambil semasa lawannya hidup dengan menurunkan penyakit yang akan menyebabkan lawannya mati. Setahun kemudian Al-Qadiani jatuh sakit hasil daripada doanya sendiri. Dia doa nak suruh kalah Sana'ullah. Penyakit mari kat dia. Moga dia pendusta. Pasal itulah kalau orang ajak lawan-lawan doa jangan duduk main. Dia panggil berlawan doa hari ni. Siapa dia benar, Tuhan tunjuk. Kalau kita tak benar, kena. Bapa mentuanya menceritakan saat-saat akhir Al-Qadiani seperti berikut. Apabila sakitnya semakin tenat, dia mengejutkan saya dan saya pergi melihat dia. Panggil. Saya nampak betapa seksanya kesakitan dia. Dia berkata kepada saya dijangkiti taun. Kemudian dia tidak mengeluarkan sebarang kata-kata yang jelas sehingga dia mati. Tak boleh nak cakap. Jadi pendusta terus muncul. Seorang demi seorang sehinggalah cukup jumlah yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad Al-Amin sallallahu alaihi wasallam yang akhir sekali. Dajjal akan muncul hampir pada akhir zaman. Kita memohon perlindungan daripada Allah daripada fitnahnya, dan Isa ibnu Maryam alaihissalam akan turun dan membunuh Dajjal dan menghapuskan fitnahnya. Ramai orang terkeliru. Ramai orang yang terkeliru akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan jumlah orang yang mengaku nabi adalah 30 orang. Ini jawapan di sini. Sementara sejarah dan realiti menunjukkan bahawa bilangan orang seperti itu lebih. Sampai hak terbaru ni Melayu pun jadi juga kan. Penjelasannya al-jawab 30 orang ini adalah mereka yang terkenal dan memperolehi pengaruh serta pengikut. Mereka yang tidak terkenal dan berpengaruh tidak termasuk dalam senarai 30 orang ini. Zaman tu lah, zaman awal. Kalau nak kira zaman hari ni, orang Melayu pun ada juga pengikut dia. Tanda yang ke-12, syuyu'ul amni war-rakha. Syuyu' al-amni war-rakha, tersebarnya keamanan dan kekayaan yang melimpah ruah. Ini tanda kiamat. Kalau kita tengok hari ni, alhamdulillah, boleh kata tempat kita pun orang kaya ramai. Jarang orang miskin hari ni. Orang miskin kampung mana pun sudah ada kereta. Dulu naik basikal, sekarang ni tak main dah basikal. Dia ada kancil paling tidak pula. Motosikal orang main dah sekarang ni. Buat main-main, buat orang panggil pusing petang-petang yang pergi masjid gitu. Ini sudah berlaku. Pada suatu masa orang Islam yang tinggal di Mekah dan Madinah hidup dalam situasi di mana sama ada mereka memerangi musuh-musuh mereka atau menghadapi peperangan. Dia duduk perang ataupun duduk di musuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu mereka bahawa dengan peredaran masa dan semakin hampirnya kiamat, keamanan dan kekayaan akan tersebar luas. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata la taqumu as-sa'ah hatta ta'uda ardul Arab murujan wa anhara. Tidak akan berlaku kiamat sehingga tanah-tanah Arab kembali menjadi padang rumput dengan sungai mengalir di dalamnya. Pengembara di antara Iraq dan Mekah tidak takut apa-apa kecuali sesak jalan. Mana orang boleh berjalan main-main pergi. Dan sehingga berlaku banyak harj. Orang tanya, apa dia haraj itu Rasulullah? Baginda mengatakan banyak yang berlaku pembunuhan. Hari ini pembunuhan banyak atau tidak? Terlalu banyak. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam Al-Musnad. Ini disahkan. Kalau tengok apa ini kekayaan hari ini memang jelas. Bumi Arab kembali subur, jadi hijau. Hari ini tengok orang pergi Mekah zaman sekarang. Duduk di Arafah tu kalau tak ada payung pun boleh duduk. Teduh, pokok dah besar. Ini tanda-tanda nak jadi kiamat. Jangan duk marahlah kalau orang Arab tolong buat tu. Dia tolong buat tanda kiamat. Kalau tidak, tak terlaksana pula kiamat ni sebelum dia dilaksanakan benda tu. Disahkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Adi bin Hatim. Nabi kata, wahai Adi, pernahkah kamu lihat Al-Hirah? Hirah ni nama tempat, sebuah bandar di Iraq, terletak 3 batu dari Kufah.
Aku berkata, kata Adi, aku belum pernah melihatnya, tetapi pernah diberitahu tentangnya. Bandar ni, kalau tengok dalam buku Arab ni, ada peta dia. Nanti lain kali kita kena tayang juga Arab, pasal banyak gambar dalam ni, guna skrin. Baginda bersabda, jika umur kamu panjang, kamu akan melihat seorang wanita berjalan daripada Al-Hirah hingga dia sampai dan tawaf di Kaabah. Dia tidak takut akan siapa kecuali Allah. Itu menunjukkan keamanan tu, orang tak takut berjalan. Macam kita hari ni, orang perempuan ke laki-laki ke berjalan malam, mana takut? Bahkan dia kuat lagi berlaki berjalan dah. Tengok pukul 2 malam berhenti, ada lagi orang perempuan berjalan. Lebih pada tak takut lagi dah. Allah. Orang laki-laki takut dengan dia pula. Akan tetapi banyak kekayaan, akan terdapat banyak kekayaan dengan izin Allah, dan pada zaman Imam Mahdi dan Nabi Isa, keadilan akan menang, bukannya kezaliman dan kemungkaran. Allahu a'lam. Allah yang Maha mengetahui. Jadi keadilan yang akan balik semula memerintah, Islam ini akan memerintah balik dengan adil, dengan saksama. Tak ada siapa yang boleh sekat lagi. Karena itulah kita sebagai seorang beriman, kita kena yakin dengan pertolongan Allah pasti akan datang. Cuma nak bagi tarikh bila, itu yang tak tahu. Bila datang, itu kena tunggu tarikh dia mari. Yang ke-13, zuhur nar minal Hijaz. Keluarnya api di Hijaz. Hijaz ni tanah haram Mekah Madinah. Tanah haram Mekah Madinah itu dipanggil Hijaz. Salah satu tanda kiamat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ialah keluarnya api daripada tanah Hijaz, berhampiran dengan Al-Madinatul Munawwarah. Beberapa orang alim dan ahli sejarah menyatakan bahawa tanda ini berlaku pada tahun 654 Hijrah. Berlaku tahun 654 Hijrah. Kata Al-Imam Al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah, dia kata ketika bercakap mengenai peristiwa ini, keluarnya api di Hijaz yang menerangi leher-leher unta di Busra. Busra ni di Syria, Syam, tempat perang hari ini. Berlaku seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, la taqum as-sa'ah hatta takhruja narun min ardil Hijaz tudhi'u laha a'naqal ibil bi Busra. Tidak akan terjadi kiamat sebelum keluarnya api daripada tanah Hijaz yang akan menerangi leher tengkok unta di Busra. Api di Madinah cerah sampai ke Busra. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikatakan bahawa api ini berkekalan selama 3 bulan dan wanita-wanita Madinah menenun kain dalam cahaya. Cerah ni boleh tenun kain. Boleh jahit baju ni bukan sembarangan nak cucuk jarum. Semasa penceritaan peristiwa ini, Abu Syamah berkata, ini sejarah pun, pada malam Rabu 3 Jumadil Akhir 654 Hijrah, terdapat satu letupan yang kuat di Madinah Munawwarah. Kemudian muncul gempa bumi menggoncangkan bumi, dinding, bumbung, atap rusak, dan pintu-pintu tak boleh nak buka sehingga hari Jumaat, daripada hari Rabu sampai ke hari Jumaat. Kemudian satu api yang terang kelihatan di Harrah Syarqiyah ni. Kalau tuan-tuan nak kenal hari ni, daripada Masjid Nabawi jalan nak pergi ke airport. Kita keluar daripada bandar Madinah nak pergi ke airport, ada roundabout, atas tu ada flyover, ada jambatan atas, tepi dia ada sekolah Uqbah bin Amir. Saya ingat benar lokasi ni sebab Uqbah bin Amir tu sekolah anak saya di situ. Sempatlah 2 orang anak belajar kat situ sampai tingkat 3. Jadi kita masuk ikut ni, jangan pergi airport, pergi sebelah kanan, kita akan jumpa kawasan ni gunung berapi ni. Dan sekarang ni ada sebuah bukit warna hitam batu. Orang kata
Orang panggil gunung berapi, tapi dia bukan situ. Dia api ni keluar daripada ni, bukan keluar macam gunung berapi. Cuma lokasinya sekitar tu. Dia panggil Haras Syarqiyah. Tanya daripada si mana Haras Syarqiyah, tempat api. Dia tunjukkan. Baik. Apa yang berlaku di Harrah? Berhampiran kawasan Bani Quraidah yang boleh dilihat dari rumah kami. Cerita dia ni. Dan dari dalam bandar, seolah-olah sungai-sungai daripada api yang besar mengalir seperti air ke Wadi Syazar dan memercikkan bunga api sebesar kubu ataupun sebatang kayu yang besar. Gunung berapi mati berhenti dekat Harrah Syarqiyah ini, meletus buat kali terakhir pada tahun 654 bersamaan dengan 1256 Masihi. Letusan itu didahului oleh beberapa gempa bumi dan letupan yang dahsyat. Menurut sumber-sumber sejarah, aktiviti gunung ini berlalutan selama lebih kurang 52 hari dan laharnya mencecah jarak sejauh 23 km ke arah kawah gunung berapi. Jarak yang paling jauh mencecah sempadan selatan lapangan terbang Madinah hari ini. Lahar berhenti bergerak pada jarak 12 km daripada Madinah Munawwarah. Kemudian bertukar ke arah utara. Ketinggian gunung berapi ini ialah tinggi 916 meter dari paras laut. Tinggi ni. Tengok gambar dia ada sini. Gambar dalam buku Arab ni ada tunjuk gambar tempat yang berlaku di sana. Jadi peristiwa gunung berapi ini satu mukjizat. Memang orang di Syam, Ibnu Katsir ni orang Dimashqi, orang Damsyik, orang Syria. Dia penulis sejarah, dia kata memang nampak apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, api keluar di Madinah, orang di Syam nampak dia punya api. Yang ke-14, Qitalut Turki, berperang dengan orang Turki, bangsa Turki. Kita telah melihat di atas yang mana antara tanda-tanda kiamat ialah pertempuran dan peperangan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata akan terjadi di antara orang Islam dan bangsa lain. Termasuklah peperangan Islam dengan bangsa Turki. Peperangan ini berlaku pada zaman para sahabat pada permulaan pemerintahan Bani Umayyah apabila mereka menewaskan bangsa Turki dan mengambil rampasan perang pada mereka. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan berlaku kiamat hatta tuqatilut turk sigharul a'yun humrul wujuh. Kiamat tidak akan berlaku sehingga akan berperang dengan bangsa Turki yang bermata kecil, mata sipit, bermuka merah dan berhidung lepeh. Seolah-olah muka mereka perisai yang dicanai, bulat itu muka dia. Kiamat tidak akan berlaku sehinggalah kamu berperang dengan kaum yang kasut mereka diperbuat daripada bulu. Tengok nota kaki di bawah dia kata. Bangsa Turki terdiri pada 22 puak. Zulkarnain membina satu tembok untuk mengurung 21 daripada puak tersebut dan satu puak lagi tertinggal. Mereka digelar Turki kerana mereka tinggal di Turiku, di luar tembok dan tidak dikurung di belakang tembok seperti puak lain. Tengok kitab Mirqatul Mafatih. Maksud yang pakai kain bulu tadi, kasut bulu itu dibuat daripada kulit binatang yang tidak disamak dan terdapat bulu padanya. Jadi bangsa apa ni? Kalau tengok gambar dia ni, dipanggil pun kali bahasa Mongol, bahasa apa? Orang yang dimaksudkan dalam hadis ini ialah wallahu alam adalah bangsa Mongol, bangsa Tatar yang menyerang kawasan-kawasan Islam pada tahun 656 Hijrah 1258 Masehi dan telah menumpahkan darah yang banyak, tetapi akhirnya mereka memeluk Islam. Jadi orang Tatar, orang Mongol ni yang peliknya, biasanya orang kata pelik. Kalau orang jajah negara orang yang dijajah ikut penjajah. Tapi Tatar Mongol bila diserang negara Islam, mereka yang masuk Islam. Nah, ini benda pelik. Penjajah dijajah. Itu dia panggil penjajah yang dijajah. Dia jajah negara kita tapi kita jajah minda dia. Dia boleh masuk Islam.
Yang ke-15, zuhur rijal zalamah yadribuna an-nas bis-siyaq. Munculnya orang-orang zalim yang memukul orang-orang dengan tongkat mereka. Ini tanda kiamat. Salah satu daripada tanda-tanda kiamat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita adalah pembantu-pembantu pemerintah yang zalim akan memukul dengan cemeti seperti ekor lembu. Terdapat banyak hadis, banyak jenis cemeti seperti kulit, elektrik, getah, dahan dan lain-lain lagi. Jadi zaman kita hari ni banyaklah cemetinya. Tak semesti cemeti tu dengan tokak saja. Lepas tu dia kata dengan elektrik pun boleh. Daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakunu akhir zaman rijal ma'hum siyatun ka'aznabil baqar. Di akhir zaman terdapat satu kaum yang memiliki tongkat-tongkat seperti ekor lembu. Dia punya cemeti dia macam ekor lembu. Mereka akan keluar pada waktu pagi dengan kemurkaan Allah dan pulang pula pada waktu petang dengan kemurkaan Allah, sebab kuat sangat duduk pukul orang. Hadis riwayat Imam Ahmad. Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga kata dalam hadis Nabi kita bersabda, sinfan min ummati lam arahuma qaumun ma'hum siyatun ka'aznabil baqar yadribuna bihan nas. Ada dua golongan umatku yang belum pernah aku lihat. Yang pertama Nabi kata nisaun kasiyatun ariyat, perempuan yang berpakaian seperti telanjang. Ini kita akan sebut dalam ceritanya akan mari nanti. Tapi hadis itu panjang. Salah satu daripadanya perempuan yang berpakaian macam telanjang. Zaman kita gini ramai orang pakai baju tapi nipis, koyok sana sini, ketat, itu semua telanjang. Yang kedua, satu kaum yang memiliki tongkat cemeti seperti ekor lembu digunakan untuk memukul manusia. Hadis ini riwayat oleh Imam Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu lagi, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, in talat bika muddah. Jika umur kamu panjang wahai Abu Hurairah, kamu akan melihat manusia yang keluar pada waktu pagi dengan kemurkaan Allah dan pulang pada waktu petang dengan kemurkaan Allah, dan pada mereka tangan mereka terdapat sesuatu seperti ekor lembu. Kita nak tafsir macam mana hari ini? Walaupun hadis ini tidak menyatakan dengan jelas bahawa kaum ini akan memukul manusia dengan cemeti ini, hal mereka dimurkai Allah menunjukkan kesalahan dan kemaksiatan yang mereka lakukan terlalu banyak. Itu kata Syekh Muhammad Arifi. Kata Abu Anas pula, afallahu anhu, cemeti di sini kita boleh ibaratkan dengan kuasa. Hari ini orang tak pukul orang dengan tongkat lagi, tapi dipukul dengan kuasa. Orang yang berkuasa mampu membuat apa saja, buat tuduhan jahat yang akhirnya orang yang dibawa ke mahkamah, dipenjarakan. Ini pun cemeti. Seksa duduk dalam penjara ni, siapa kata seksa? Kalau tak masuk penjara sekalipun, fitnah, tuduhan jahat yang dituduh pada kita, berat ke ringan? Berat. Jadi semua kezaliman, yang pentingnya ini menunjukkan bahawa kezaliman itu berleluasa. Kezaliman berleluasa. Sama ada zalim pukul dengan cemeti dengan tangan dia, ataupun menggunakan tangan melalui pensel yang dia ada, boleh tanda tangan, lulus tak lulus, sekat tak sekat, fitnah tak boleh. Itu semua boleh berlaku. Yang ke-16, kasratul haraj dan al-qatlu, banyaknya berlaku pembunuhan. Salah satu tanda-tanda kiamat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah banyaknya pembunuhan. Sehingga seorang itu akan membunuh seorang yang lain tanpa mengetahui sebab dia membunuh. Tak tahu apa sebab. Kalau tanya membunuh apa dia, saja nak teh pistol bagi. Dan yang dibunuh tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallazi nafsi bi yadihi la tazhabud dunya. Nabi kata tidak akan berakhir dunia ini sehinggalah tiba suatu hari bila pembunuh tidak mengetahui kenapa dia membunuh, dan yang dibunuh tidak mengetahui kenapa dia dibunuh. Masing-masing tak tahu, yang pentingnya nak bunuh. Baginya ditanya, bagaimana ini boleh berlaku? Tak tahu ceritanya boleh berlaku, kenapa? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-harju
pembunuhan dan pembunuh dan yang dibunuh kedua-duanya akan masuk neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Nabi kata dua-dua, pembunuh dengan yang dibunuh masuk neraka belaka dua-dua. Maknanya orang ni semua orang jahat belaka. Kalau sebab dia bunuh ni, kalau sempat dengan dia nak bunuh kawan tu. Tapi oleh kerana tak sempat, dia pula dibunuh. Pembunuhan bermula dengan pembunuhan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, dan pada saat itu peperangan mula meningkat tanpa sebab-sebab yang munasabah. Ribuan manusia menjadi mangsa peperangan, terutama sekali senjata-senjata pemusnah yang digunakan hari ini dalam peperangan-peperangan yang dahsyat itu. Di bawah ini statistik jumlah mangsa korban peperangan. Kita tengok senarai. Peperangan dunia pertama 15 juta terkorban. Dunia kedua 55 juta terkorban. Perang Vietnam 3 juta. Perang saudara di Rusia 10 juta. Perang saudara di Sepanyol 12 juta. Perang Iran-Iraq, perang Teluk yang pertama 1 juta terkorban. Penaklukan Iraq lebih daripada 1 juta terkorban. Kalau tambah lagi senarai hari ini, berapa banyak lagi ada. Di Syria hari ini berapa korban yang berlaku. Walaupun peperangan ini tidak termasuk dalam apa yang dimaksudkan oleh hadis, pembunuh tidak mengetahui kenapa dia membunuh, ia disenaraikan untuk menunjukkan betapa banyak dan biasanya pembunuhan. Tapi kalau kita tengok hari ini, di Syria ni memang tak tahu kenapa dibunuh. Tiba-tiba mari polis tembak, bom, macam-macam dia buat. Penyakit yang alamat yang ke-17, dayaul amanah, hilangnya kejujuran dan diangkat jujur, sifat jujur diangkat daripada hati manusia. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbangin, nak cari orang jujur bukan senang. Nak cari orang baik tidak semudah yang kita sangka. Melantik orang yang sesuai dengan jawatannya adalah asas kewujudan umat. Asas kepada imad baqa'ul umat. Penerusan umat ini berlaku bila kita lantik orang yang jadi ketua, jadi pemimpin di kalangan orang yang amanah. Menjamin kesejahteraan bumi dan penghuninya dan kemakmuran peradaban. Jika kejujuran hilang, maka garis ukuran akan menjadi tunggal langgang. Hati manusia akan rosak dan orang yang tidak berkelayakan akan dilantik menjadi pemimpin, menyebabkan huru-hara sebagaimana dicerita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita cerita akan berlaku huru-hara ni sebab tak kena lantik orang. Sebab hilangnya amanah dan kerosakan adalah fasadu sarairin nas, disebabkan oleh kerosakan hati manusia. Huzaifah radhiyallahu anhu menceritakan, innal amanata nazalat fi juzri qulubir rijal. Amanah terpelihara di dalam lubuk hati manusia. Kemudian Al-Quran telah diturunkan, lalu mereka belajar dari Al-Quran dan dari sunnah. Jadi masuk amanah dulu, mari Quran pula kuatkan dia. Summa, kemudian baginda memberitahu kami tentang kehilangan amanah. Amanah akan hilang macam mana? Daripada hadis ini, seorang itu tidur sekali. Dia tidur, lalu diambil amanah itu dari dalam hatinya. Kemudian tertinggallah bekasnya seperti bekas yang ringan saja. Masih ada lagi bekas amanah di hati dia. Kemudian ia tertidur pula, lalu diambillah amanah itu dari dalam hatinya, maka tinggallah bekasnya seperti lepuh di tangan, gelembung kat tangan kita, bekas kerja berat seperti menggunakan kapak atau cangkul. Orang panggil berkutu, keras tangan. Itu ada tanda dia. Seperti bara api yang kau gilingkan dengan kaki kamu, kemudian menggelembungkan dia. Mana kalau kita kena api, kan dia keluar air bisa, bengkak. Dan ia akan melihat ia meninggi padahal tidak ada apa-apa. Subhanallahil azim. Nampak bengkak tapi benda kosong. Jadi dalam hati manusia nampak macam ada amanah, tapi sebenarnya orang tidak beramanah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengambil beberapa biji batu dan menggeliknya di atas kaki baginda. Nabi ambil batu tak atas kaki dia.
Nabi kata apa? Orang ramai akan berjual beli satu dengan yang lain, tetapi hampir tidak ada yang jujur di antara mereka. Allahu Akbar. Ini yang kita bimbang ini. Kawan sama kawan boleh makan, teman rapat boleh buat tuduhan. Tak nak kata apa dah sekarang ni. Kita nak percaya dengan siapa? Susah, bukan percaya. Percaya dengan orang ni pula buat masalah. Sampai dikatakan orang di kampung Bani Fulan, di kampung terdapat seorang yang jujur. Di kampung tu ada orang jujur. Apa jadi? Orang itu akan dikagumi kerana kuasanya, budi pekertinya dan kebijaksanaannya, tetapi tidak akan ada walaupun hanya seberat timbangan biji sawi keimanan dalam hati. Nampak baik, orang puji, tapi iman tak ada. La ilaha illallah. Huzaifah berkata lagi. Panjang cerita hadis ini. Pada suatu masa dulu, aku tidak kisah berurusan dengan siapa daripada kamu. Kerana jika dia seorang Islam, agamanya akan menghalang dia daripada penipu. Dan jika dia seorang Kristian ataupun Yahudi, pemerintah Islamnya akan menghalang dia daripada menipu. Tetapi hari ini aku tidak dapat berurusan berjual beli kecuali dengan si fulan dengan si fulan. Allahu Akbar. Apa kita nak kata lagi? Zaman Huzaifah, zaman Huzaifah radhiyallahu anhu sudah tidak ada orang yang boleh dipercaya. Zaman kita nak percaya dengan siapa? Kalau macam inilah keadaannya. Jika hadis ini muttafaqun alaih, jika hati sebahagian besar manusia telah rosak, orang yang tidak berkelayakan menjadi pemimpin. Hari ini orang tak tahu siapa. Undi banyak, naik. Tak naik dengan betul, naik dengan cara tak betul. Macam-macam boleh buat. Kalau tidak ada amanah, tidak ada keimanan dalam jiwa, boleh berlaku. Yang penting kita boleh menang. Dan kejujuran telah hilang, maka kiamat akan hampir tiba. Ini tanda kiamat. Pada suatu hari ketika Nabi SAW sedang berbicara dengan orang ramai, Nabi kita beri ceramah atau pengajian, tiba-tiba datang seorang badui menanyakan kepada beliau. Pak cik badui ni tanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila kiamat? Sedap. Bila kiamat? Nabi SAW langsung tidak menjawab. Nabi kata, buat apa tanya ni, orang tak ada tarik. Tetapi baginda meneruskan pembicaraannya dengan orang ramai, terus berceramah. Kerana sikap Nabi SAW yang demikian itu, maka sebahagian sahabat yang berada dalam majlis itu mengatakan Nabi mendengar pertanyaan itu, tetapi baginda tidak menyukai. Nabi dengar soalan tadi, tapi tak suka, dia tak jawab. Dan sebahagian lain pula bersangka baik, dia kata Nabi tak dengar soalan, sebab tu dia tak jawab. Ini adab. Setelah Nabi SAW selesai berbicara, Nabi tanya, Aina sa'il anis sa'. Siapa yang tanya tentang kiamat tadi? Maka jawab pakcik itu, ha ana ya Rasulullah, saya. Apa Nabi kata? Iza duyi'atil amanatu fantadhiris sa'ah. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Nak kiamat. Orang ni tanya lagi, kaifa idha'atuha? Bagaimana cara disia-siakan amanah itu ya Rasulullah? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila suatu urusan pekerjaan diserahkan kepada orang bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan kiamat. Hadis dalam Bukhari. Jadi kalau kita nak buat tanda kiamat, bila ada waktu-waktu yang kita diberi pilihan, kita memilih orang yang tidak ahli untuk menjadi pemimpin, maka kita telah mencipta tanda kiamat di zaman moden ini. Nabi sebut cara jelas ini, fantadhiris sa'ah, bila diserahkan urusan kepada orang yang bukan ahli. Kita tahu dah orang ni tidak amanah, orang ni cuai, orang ni banyak rasuah, orang ni, tapi kita masih lagi menyerahkan tugas dan amanah ini, bermakna kita telah masuk dalam golongan yang membuat alamat kiamat ini. Tanda ini memang dapat dilihat dengan jelas pada zaman kita. Anda boleh lihat ramai orang yang memegang jawatan penting dalam kerajaan. Ketua, menteri,
dalam universiti, nak naik jadi profesor pun, rektor, chancellor, masa kena melalui jalan-jalan pembodikan yang banyak setengah-setengah tepat. Dan lain-lain jawatan dalam masyarakat, wakil rakyat, apa-apa saja yang ada yang berkait rapat dengan kepentingan rakyat, bukanlah mereka yang paling cekap, paling sesuai ataupun paling boleh dipercayai untuk jawatan tersebut. Mereka yang dilantik memegang jawatan ini juga tidak mempedulikan kesejahteraan rakyat. Dia peduli juga waktu-waktu tertentu. Barulah nak tubik janji sana sini. Lepas pada itu senyap. Bahkan mereka dilantik kerana berbaik dengan ketua jabatan atau mempunyai kepentingan yang sama dengan orang yang menyokong mereka dan lain-lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata benar apabila baginda bersabda, "Iza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah." Apabila urusan pekerjaan ini diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggulah kedatangan kiamat. Jadi kerana itulah kita sebut, para jemaah sekalian, kita jangan jadi pencipta alamat kiamat. Macam nak cipta alamat kiamat, kita bagi serah tugas kita ni kepada orang yang bukan layak, bukan ahli untuk menjadi pemimpin. Maka kita juga telah menjadi perkara mengikut jejak langkah mereka itu. Yang ke-18, ittiba'us sunanil umamil madiyah. Mengikut cara-cara orang-orang yang terdahulu. Cara-cara orang yang terdahulu kita diikut dia. Salah satu cubaan yang paling besar umat Islam hadapi adalah mengikut dan meniru tradisi dan cara-cara bangsa Yahudi, Kristian dan bangsa lain yang kafir secara membabi buta. Tak terjemahan dia ni, babi buta dia. Kalau babi jelek tak apa. Nah, tak kira lah babi ni jelek ke buta, masalah belaka dia ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa ada satu golongan daripada umat baginda akan meniru adab dan cara hidup, gaya hidup bangsa-bangsa Yahudi dan Kristian yang sesat akan berlaku. Kata di Abu Hurairah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjadi hari kiamat sehinggalah umatku mengambil sunnah. Sunnah maksudnya perjalanan, adat istiadat orang-orang yang sebelum, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Baginda ditanya, apakah engkau maksudkan itu, Yahudi dengan Nasara? Nabi kata, kalau bukan mereka, siapa lagi? Hari ini kita ikut Yahudi ke tak ikut? Ikut dah cara tak betul, cara senyap-senyap. Dia panggil zaman globalisasi ni zaman orang ikut Yahudi sebenarnya. Tak payah kata zaman langit terbuka, zaman tu zaman ni. Itu istilah saja. Ya betulnya zaman orang ikut Yahudi. Dia panggil zaman globalisasi ni. Pakaian kita kena pakai nama Yahudi. Pakai songkok, kain tudung, jubah, nama Yahudi juga. Makanan yang kita makan, nama Yahudi. Tok Haji ke, Tok Lebai ke, ustaz ke, ustazah ke, beli juga hot dog nak makan. Ustazah, Pak Haji makan hot dog. Allah, ya ajaib lah. Makan ke tak makan hot dog? Tak apa nak mengaku. Oh ya, kalau makan. Enggak makan tu. Ini alamat camp. Macam mana boleh ikut sampai nama ni? Kita orang Islam. Macam mana nak baca ni? Ini hot dog ni. Macam mana nak baca bismillah makan? Kontra di antara makannya ya dengan adab makan. Kebanyakan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kita telah pun berlaku, dan yang selebihnya akan berlaku seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan, kamu akan ikut langkah umat-umat sebelum kamu, shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wazira, hasta demi hasta, sehingga jikalau mereka masuk dalam lubang dab, biawak itu nama lubang dab. Kalau biawak dia tak boleh makan, tapi dab, biawak pada pasir itu halal dimakan, sedap. Nak terang kita cuba sekali. Saya makan sup dab ni memang sedap. Kalau orang boleh makan arnab, boleh makan dab. Siapa nak makan dab, berlatih makan arnab dulu. Beli arnab sebelah, luluh ni kita mari dab. Tak situ. Baru sedap. Sedap dab ni jangan main. Nabi kata apa?
Kalau mereka masuk dalam lubang dok, lubang biawak sekalipun, kamu akan tetap ikut mereka. Lubang dok ni macam mana? Begini pusing dalam. Ayah nak cari dia. Manakala lubang straight ini orang panggil straight, begini pusing. Jadi kamu pusing juga masuk dalam. Tidak, maknanya ikut tu terlalu kuatlah dia punya taat. Kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau maksud itu Yahudi dan Kristian? Nabi kata, siapa lagi kalau bukan itu? Al-Qadhi Iyad rahimahullah berkata, sejengkal, sehasta dan memasuk lubang dab adalah metafora ataupun bagi pengikut dan meniru mereka. Mana itu isyarat. Isyarat yang kamu nak masuk. Meniru Yahudi dan Kristian tidak merujuk kepada pertukaran ilmu sains atau menggunakan ciptaan atau cara-cara pentadbiran mereka dan lain-lain lagi yang tidak bercanggah dengan agama mereka. Hok pentadbiran canggih, fail semua sekali, apa ni, alat-alat model canggih, ambil lah tu. Jangan pula bila pegang telefon, tu Yahudi tu. Yahudi apa telefon. Tapi kalau dalam telefon kita penuh dengan lagu-lagu, itu Yahudi. Betul juga. Yahudi lagu dia panggil. Letak gambar-gambar yang tak baik, muzik-muzik yang itu. Tapi alat moden tak ada masalah. Kereta kita boleh guna. Tapi kalau beli dengan cara yang tak betul. Sebaliknya, apa yang dimaksudkan oleh meniru adalah meniru mereka dari segi cara mereka berpakaian, adat dan cara-cara bergaul, seperti pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan dan membuka hijab. Buka hijab ni makna tak tutup aurat lagi lah, senang. Buka hijab. Atau menggunakan sistem keuangan mereka yang bercanggah dengan agama kita, seperti riba dan umpamanya. Guna sistem riba, sistem rasuah yang ada hari ini cukup banyak. Yang ke-19, wiladatul amati rabbataha. Wanita melahirkan tuannya sendiri. Wanita hamba melahirkan tuan dia. Salah satu tanda-tanda kiamat ialah wanita hamba melahirkan anak yang akan menjadi tuannya sendiri. Ini akan berlaku apabila seorang laki-laki mereka meniduri gundiknya, hamba dia gundik, yang akhirnya mengandung dan melahirkan anak. Anak ini lahir merdeka. Ayahnya sudah pun merdeka, tetapi ibunya kekal sebagai hamba. Oleh kerana ini, anak itu seolah-olah tuan kepada ibunya. Dalam satu hadis di mana Jibril alaihissalam bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat, baginda bersabda, Nabi kata, wa sa'ukhbiruka an asyratiha idza waladatil amatu rabbataha. Aku akan beritahu kamu tanda-tandanya apabila seorang ibu melahirkan tuannya sendiri. Ibu lahir tuan. Jika dimaksudkan di sinilah wanita hamba akan melahirkan raja, jadi ibunya juga akan menjadi salah seorang rakyat dan raja anaknya akan menjadi tuan segala rakyatnya termasuk ibunya. Mungkin kurang jelas tadi ni kau. Dia maksud dia gini. Waktu ada perang jihad fisabilillah. Bila seorang pergi berperang dapat tawanan hamba, maka dia panggil milkul yamin, milik tangan kita, hamba ni. Tuan dia boleh guna hamba ni berapa ramai dia nak guna. Tak ada bilangan. Tak ada had. Kahwin tak boleh, 4. Hamba boleh. Jadi hamba yang digunakan oleh tuan, bila dia melahirkan anak dia anak tuan, anak merdeka. Mak dia hamba, anak dia merdeka. Dia panggil ummu walad. Ummu walad ni bila tuan dia mati dia akan merdeka lah. Tapi masih lagi hamba. Sebab kalau dia lahirkan anak dia merdeka, suami tuan tak boleh gunalah dia. Nak guna kena kahwin. Nak kahwin kau tak dah cukup 4. Maka dia boleh teruskan sebagai hamba dan dia boleh digunakan. Itu pun metafora ataupun satu manifestasi zaman itu. Dan zaman kita hari ini boleh kita gunakan hadis ini untuk memperluaskan penafsiran. Hari ini ibu-ibu yang melahirkan anak-anak, bila anak kita pangkat besar jadi orang hebat, anak tuan ke mak tuan? Anak jadi tuan sekarang ni. Mak pasal minta duit dengan anak, telefon, nak duit. Kalau anak balik dengan cara yang tidak berpakaian, tak sopan pun, tak berani nak tegur. Kalau tegur kan,
putus pula bulanan tu. Siapa tuan hari ni? Anak tuan ke mak tuan? Seolah-olah macam tu. Mak dah tua. Kita kempen marilah duduk pondok, belajar-belajar betul-betul Fatihah tahiyat. Ai tak boleh ustaz, kena jaga cucu pula. Mak jadi bibi kepada anak sendiri. Ini dia panggil sini gambaran-gambaran alamat kiamat. Ibu menjadi hamba kepada anaknya sendiri. Terpaksa kena jadi bibi kepada hamba anak. Terpaksa kena jaga cucu, terpaksa kena ikut apa yang anak nak. Yang terakhir perbincangan kita ni iaitulah yang ke-20, zuhurun nisa al-kasiyatil ariyah. Ini hadis yang tadi kita sambung di sini. Kita sudahkan dekat sini. Muncul wanita-wanita yang berpakaian tetapi masih bertelanjang. Pakaian ada tapi macam telanjang. Satu daripada tanda kiamat adalah ramainya wanita yang berpakaian mendedahkan aurat. Wanita keluar dari rumah dengan berpakaian ketat yang akan menunjukkan bentuk badan mereka. Dan mereka memakai pakaian yang nipis yang menunjukkan aurat, bahagian badan yang mesti ditutup. Apabila mereka duduk dan bila mereka berjalan nampak bentuk badan. Kalau pakaian nipis, nipislah. Kalau tebal pun ketat ataupun tak cukup macam. Oleh itu mereka kelihatan berpakaian tetapi secara realitinya mereka bertelanjang disebabkan pakaian mereka yang ketat. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sinfan min ahli nar lam arahum." Dua golongan yang akan menjadi penghuni neraka yang belum lagi aku melihat mereka. Yang pertama, golongan penguasa yang mempunyai cemeti bagaikan ekor lembu yang digunakan untuk memukul orang. Tadi kita dah hurai dah dalam yang keberapa yang awal tadi. Yang kedua, perempuan yang berpakaian tetapi bertelanjang. Mumilat ma'ilat, berlengguk-lengguk waktu berjalan, menghayung-hayungkan bau, kepala mereka berjalan lengguk-lengguk lah gitu senang. Kepala mereka bagaikan bonggol unta. Bonggol atas belakang unta tu. Engguh unta yang sengit. Kita rambut pendek hari ni. Orang perempuan hari ni rambut pendek. Tapi dia pergi pula pakai sanggup, beli sanggup pelesu nak buat naik tinggi. Itu semua tu masuk calon neraka lah. Buat apa? Dan rambut pendek kat turun lepas ya senang. Selamat daripada bonggol unta tadi. Ni ada setengah ni sanggup dia siap dah. Beli ready made ni, sakut atas kepala. Buat apa lah, rambut pendek nak sakut pula. Orang perempuan cari penyakit sungguh dia. Cari penyakit nak jadi ahli neraka dah. Kedua-dua golongan ini tidak akan masuk syurga dan tidak akan dapat mencium bau wangi syurga. La ilaha illallah. Sesungguhnya bau wangi syurga itu adalah sudah tercium dari perjalanan yang sangat jauh daripada itu. Jauh lagi orang boleh cium. Kalau tuan-tuan tengok dalam kuliah saya, cinta Rasul, tanda-tanda cinta Rasul. Beberapa orang sahabat dalam peperangan menceritakan inni la ajidu rihal jannah. Aku berbau syurga di tepi bukit Uhud. Allahu akbar, dia boleh cium bau syurga. Nabi kata apa? Orang yang berjalan melenggang-lengguk ni, orang yang duduk pakaian yang tak betul ni, mereka tidak akan masuk syurga dan tak akan dapat cium bau syurga. Mumilat, ma'ilat tadi bermaksud menyebabkan orang lain ingkar. Jadi mereka rosak dan merosakkan orang lain. Menyebabkan tergoda orang tengok dia, jadi nak tengok. Bila tengok, tergoda. Bila tergoda, terjadilah apa-apa yang terjadi. Maksiat, mungkar, campur anak sana sini, berzinaan. Kepala mereka seperti bonggol unta, bermaksud mereka memakai sesuatu di atas kepala mereka yang menyebabkan kepala mereka nampak tinggi seperti bonggol unta. Wal-a'yazubillah. Alhamdulillah kita dapat tamatkan 10 tanda kiamat bermula daripada yang ke-11 hingga ke-20. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam 21 sehingga ke seterusnya dalam jalasah kita yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.